Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita sama-sama mulakan dulu dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum sekali lagi, selamat pagi kepada anda semua. So pagi ni macam biasa insya-Allah, tapi bukan biasa hari ni ada sesuatu yang luar biasa bakal berlaku sebenarnya. Okey, di mana kita ada satu sesi khas pagi ni yang saya rasa mungkin anda ada yang dah tahu dan tertunggu-tunggu, ada yang mungkin masih lagi blur-blur, dia tak tahu. Dia tak sure pun sebenarnya. Okey, apa yang nak berlaku pagi ni? Tapi saya ada something yang special pagi ni. Dan pagi ni topik yang saya nak cakap sempena kita nak melancarkan kelas kita, yang insya-Allah kita nak buat orang yang kita macam the new version of our class, iaitu roket pemasaran momentum. Yang kali ni kita memilih topik atau tema gandakan jualan online. Okey, gandakan jualan online dan capai 10,000 yang pertama. Itu benda yang kita nak bantu para peniaga, sebab kita tahu kan sekarang kita berada pada fasa pandemik nak menuju kepada endemik. Of course dia punya peralihan tu akan ada sedikit kadang-kadang benda yang kita tak faham tau. Hari tu COVID tiba-tiba dan bisnes daripada offline, ramai orang terpaksa mengonlinekan sebab kedainya tak boleh nak buka. Perniagaan tak boleh nak jalan macam biasa. So pagi ni pula, sekarang ni pula, orang daripada dah duduk-duduk rumah pula, sekarang dia nak keluar pula. Dia macam dapat satu kemerdekaan kat situ. So macam mana kita nak faham market? Macam mana kita nak faham trend sekarang pula? So jadi pagi ni saya nak bercakap tentang topik yang kalau boleh laju, kenapa nak perlahan? Okay? Kalau boleh laju, kenapa nak slow? Sedangkan ada cara kan. Kadang-kadang saya faham tau. Ada tak kat sini di kalangan you all yang berniaga, tak kisahlah apa produk, perkhidmatan pun semuanya adalah okey pada saya, tapi dia ada masalah dari segi sale. Saya jumpa ramai tau yang kadang-kadang bila saya tanya, berapa you punya sale? RM500 sebulan, RM1,000. Saya nak cakap kan, kejap kenapa suara slow kat IG ni, sekejap saya cuba betulkan sebentar Saya dah kat dua tempat ni. Sekejap. Saya pun tak tahu kenapakah ini. Okey, jap. Okey, boleh tak dengar suara saya yang kat IG ni? Okey, yang kat IG dah boleh ke dengar suara saya? Clear ke? Adakah nak saya dekat-dekat? Tak dengar? Ini yang... Adakah anda boleh dengar suara saya clear? Saya pun tak tahulah macam mana. IG ni saya jarang nak live sebenarnya. Jelas? Bagus. Very good. Okey, dah jelas ke belum? Dah dengar? Adakah anda dah dengar suara saya? Tak dengar pula. Tak dengar. Slow balik. Ayo, sebentar Takkan saya nak pegang. Saya pun tak tahulah kenapakah saya punya tripod ini. Kenapakah dia jadi macam tu. Kejap Sekejap. Kejap. Saya cuba merepairkan dia. Boleh tak dengar suara saya? Clear tak sekarang? Adakah dah clear? Dah okey dah? Okey, bagus. Saya nak bekalkan anda pagi ni macam mana panduan. Apakah benda perkara yang kita sama-sama nak buat supaya kita boleh lajukan, speed up. Senang cerita, bahasa orang putihnya cakap adalah speed up your success. Kenapa saya suka cakap benda yang laju ni? Yes, sebab saya adalah orang yang sukakan kelajuan. Tuan-tuan, kalau nak ikut story saya kan, daripada awal dulu masa saya mula-mula berniaga, mungkin anda ada yang pernah tengok, ada yang pernah lihat kan saya punya progress macam mana. Saya bermula dengan naik motor je. Saya bermula dengan naik motosikal. Motosikal saya pertama, siapa nak tahu? Kita story sikit lah pagi ni Saya nak bercerita je pagi ni Tak naklah berat-berat sangat pagi-pagi macam ni. Kau nak cerita berat-berat. Okay. So pagi ni saya nak cerita tentang saya punya journey saya, perjalanan saya. Yang saya nak bagi tahu, saya pun orang biasa. Saya bukanlah orang yang dilahirkan dalam keluarga yang senang. Struggle, cabaran, itu memang
makanan harian. So saya bermula dengan rumah pun tak ada, babe. Serius. Satu benda yang menyebabkan saya daripada kecil saya bengang adalah saya pelik. Kawan-kawan saya semua ada rumah sendiri. Walaupun rumah kecil, rumah kampung kan. But it's okay lah sebab diorang ada rumah sendiri. Tapi saya tak faham kenapa mak ayah saya duduk dengan atuk. Dan saya pula tahu rumah tu rumah atuk. Dan saya pernah tanya juga mak saya, kenapa mak kita tak ada rumah sendiri? Kenapa tumpang rumah atuk? Mak saya kata kita tak mampu. Mak saya kata bapa arwah ayah saya tak mampu untuk nak adakan rumah. So saya macam terpaksalah kan menanggung telinga kita kadang-kadang orang membawang. Dia macam ni tau. Family saya ni adalah family yang Bugis. Saya adalah mix. Saya mix Chinese and Bugis. Masalahnya adalah bila kita menumpang rumah atuk ni, jiran-jiran kadang-kadang saudara mara orang lain semua akan macam membawang. Dia macam membawang kita, dia kata apa, dia ni menumpang rumah atuk. Sebab dia orang ada conversation tu, dia orang bercakap tu dalam bahasa Bugis. Masalahnya saya faham bahasa Bugis. Dan masalah dia orang pula, dia tak tahu yang saya ni faham bahasa Bugis. Jadi, bila dengar dia cerita, dia membawang ni, babe. Dia kan, oh ni budak ni kan, mak dia, bapak dia tumpang kan, tak malu duduk rumah atuk. Macam kikis harta, macam gunalah duit segala, apa duit yang atuk saya ada. Saya kadang-kadang fikir macam, ya Allah, kenapalah manusia macam ni, Kan, atuk aku kot. Bukan atuk engkau. Macam tu lah saya fikir. So, menyebabkan saya macam bengang lah, babe. So, bila bengang tu, pada atuk saya memang, Alhamdulillah atuk saya, walaupun rumah kami tu rumah kayu dah lama, dah uzur. Tapi nak cakap atuk saya ni bukanlah orang yang susah. Atuk saya ni ada harta. Kan? Atuk saya ni ada tanah, ada apa semua. Jadi menyebabkan ramai yang macam risau kalau tanah, harta ni diwariskan pada kami. Jadi itu challenge dia lah. So, along the way tu, masa tahun 2000 tu, saya SPM dan atuk saya pernah cakap, Jip, belajar betul-betul. Atuk saya ni adalah orang yang selalu macam bagi saya galakkan lah. Saya ada antara cucu, orang kata, cucu kesayangan kan. Setiap kali balik daripada asrama ke, hostel ke, atuk saya, arwah nenek saya memang layan saya gila-gila lah. Memang baik, Alhamdulillah, arwah orang yang baik. You all boleh dengar Jangan lupa like, komen dan share kat sini. InsyaAllah kita ada hadiah untuk anda pagi ni. Nak hadiah apa pagi ni? Nak minta belanja? Okay. So, macam tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah SWT, nenek saya meninggal pada tahun 2001. Masa tu beliau baru balik umrah. Kemudian atuk saya pula masa tu, arwah atuk saya, dia adalah macam tiap-tiap hari bila nenek saya meninggal tu, dia tiap-tiap hari cakap dia rindu. Dia rindu pada arwah nenek saya. Dia kata tiap-tiap hari lah benda kalau kita duduk borak-borak kan, dia mesti cakap rindu kan. So, tak lama 30 hari je. 30 hari pemergian nenek saya, atuk saya balik daripada masjid. Masa tu saya nampak dia balik, dia nak parking motor. Tiba-tiba dia keluar, dia patah balik. Saya kata, atuk aku nak pergi mana? Kan, sebab masa tu dia tahu macam mak saya ada masak sup ke apa. So, dia sukalah makan dengan roti. So, dia patah balik. Dia nak pergi kedai nak cari roti. Dia patah balik. Dan dia jatuh kat depan rumah tu, tepi jalan. Oleh kerana atuk saya ni dia ada macam darah tinggi. So dia jatuh dan terhantuk dan menyebabkan masa tu atuk saya dikejarkan ke hospital. Saya terus menyusul, saya ambil motor dia. Motor yang dia jatuh tu, tapi sebab tak teruk semua. Yang teruk atuk saya lah. Bila dia terjatuh tu, kepala dia terhantuk. Dan dia punya macam salur darah kat kepala tu pecah. Sebab dia darah tinggi masa tu. So saya macam, saya bawa motor tu laju. Dan saya kejarkan ke hospital sebab saya nak tengok atuk saya. Sebab dia adalah atuk yang saya sangat close dengan dia. Saya sangat rapat. Saya selalu dengar dia bercerita. Tiap-tiap malam ke, bila pagi ke, kita orang akan duduk beranda dan saya akan duduk dengan atuk saya bercerita. Apa dream dia, apa benda yang saya selalu ingat adalah cita-cita dia adalah dia nak melihat negara kita ni, kita punya suasana ni adalah diperintah dalam keadaan Islam lead. Atuk saya cakap, dia nak Islam yang leading. Islam yang mengetuai kita punya negara ni. So dia macam tu. So itu atuk saya, dia nak kita duduk dalam dunia yang tak ada riba. Atuk saya cukup marah kalau kita simpan duit pada bank yang ada riba. So saya memang diasuh, saya memang diajar macam tu. Dan atuk saya sentiasa menunjukkan satu example yang bagus. Solat tahajud, Masya Allah, dia tak pernah tinggal. Saya tengok arwah atuk saya, dia tak pernah tinggal tahajud. Memang setiap
tengah malam dia akan bangun. Lepas tu waktu pagi pun, saya ingat lagi atuk saya, dia tak pernah tinggal solat duha. Tak pernah langsung. So, itu benda yang macam menjadi inspirasi kepada saya tau pada waktu tu. Dan saya lihat keberkahan rezeki pada atuk saya. Atuk saya seriously, dia ada terlalu banyak sangat tanah. Atuk saya terlalu banyak sangat tanah. Cuma kami hanya dapat sebahagian sikit saja. Sebab mak saya bukan anak kandung, mak saya hanyalah anak angkat kepada atuk saya. So, kami reda benda tu. Kami tak ambil pun. Cuma saya melihat cara amalan, vision dia. Apa benda yang impian dia, cita-cita dia selalu cakap pada saya. Kan, dia nak melihat benda tu. Dan saya melihat atuk saya seorang yang kalau dia bersedekah, dia tak akan bagi tahu berapa dia sedekah, tuan-tuan. Serius. Even kami pun tak tahu. Kami keluarga pun tak tahu berapa banyak benda yang dia sedekah. Sehinggalah dia meninggal, baru ada orang cakap yang atuk saya bagi satu amount yang besar. Satu amount yang bukan kecil, bukan kaling-kaling lah. Memang sangat besar. Yang kami dengar masa tu, kami pun terperanjat. Sebab atuk saya tak akan cakap berapa banyak yang dia keluar. Dia akan simpan sendiri je. So, benda-benda perkara macam ni yang sepanjang saya membesar, benda-benda inilah yang menjadi satu, orang kata, pemerhatian yang saya lihat, yang menjadi macam sebahagian daripada diri saya hari ini. So, saya mula, dan tadi kita kembali semula pada yang bila atuk saya meninggal, saya tak ada apa-apa. Yang tinggal hanyalah rumah usang, rumah kampung yang dah usang. Sebab atuk saya tak sempat nak buat rumah masa tu. Dia patutnya dia ada cadangan lah, macam nak dirikan satu rumah baru, apa semua macam tu. Tapi tak sempat, dia dah meninggal. So, tinggallah motor tu pun saya tak dapat. Motor atuk saya pun ada orang yang ambil sebab dia kata kami ni tak layak untuk nak ambil motor tu. So, saya pun tak ada motor dan saya mula bisnes pun mak saya yang keluarkan duit simpanan dia. Belikan saya motor Yamaha SS masa tu. Bila saya masuk universiti UTM, mak saya belikan saya motor Yamaha SS. Itulah yang ada. Kemudian, kalau anda tengok gambar saya lepas tu, saya ada 125Z. Setahun ke 2 tahun lepas tu, saya tukar. Maklumlah kan, darah muda, dia nak motor yang laju-laju. Saya suka yang speed. So, kita tukar pada 125. Masa tu pun saya, mak saya belikan, plus campur sedikit duit pinjaman masa tu PTPTN yang saya gunakan untuk beli motor tu. Sebab dream saya masa tu nak dapat motor tu lah, sekadar tu lah yang saya nak dapat. Sebab saya suka benda yang laju. Serius, saya kalau buat motor dulu, saya buat motor laju. Memang maksimum. Maximum speed. Kan, kalau anda siapa yang pernah tengok gambar dia tu, memang saya adalah orang yang sukakan kelajuan. Walaupun pada mula-mula bisnes tu dengan motor ni tadi, motor tu laju. Okay? Motor tu memang laju. Masalahnya, bisnes saya slow, babe. Sangat slow. Saya dapat kadang-kadang sebulan 500. Commission saya, tuan-tuan, siapa nak tahu commission saya paling besar? Ketika saya buat MLM dulu. Bisnes pertama saya adalah buat bisnes multi-level marketing. Masa tu saya fokus kepada produk lah. Saya jual produk. Dia ada produk otomotif, minyak hitam lah, minyak tuti segala bagai, dan juga produk kesihatan. Masa tu macam itulah produk yang saya niagakan waktu tu. Dan the problem adalah bisnes saya slow. Saya tak tahu nak tarik orang macam mana. Saya tak tahu nak macam mana nak promote. Saya macam, asal aku promote orang lari. Asal aku promote, saya pergi sebar flyers, pintu ke pintu. Masa tu saya kat UTM. So kita cubalah, try lah promote kepada student-student juga. Tapi saya rasa macam saya ni so stupid. Okay? Saya rasa saya macam so stupid, babe. Sebab tak ada sale. Tahu tak, saya buat bisnes tu 2003, 2004, 2005. Commission saya paling tinggi, tuan-tuan. Paling tinggi sebulan adalah RM700. Saya rasa, ya Allah, hai. Macam hawa betul lah aku buat ni, ha. Lepas tu duit banyak habis. Duit banyak habis ke sana ke sini, ha. Buat marketing, buat pamphlet, buat flyers, buat segala bagai lah saya buat. Saya rasa macam, ya Allah, kenapa slow? Jadi sekarang ni, kalau anda yang berada pada situasi bisnes anda slow, saya faham benda tu. Saya faham kebengangan you all ni. Saya faham. And then, bukan apa. Start, kita tak ada apa-apa, orang memang dah mengata lah. Ketika atuk saya meninggal,
sebelum atuk saya meninggal, kita macam ramailah orang datang ziarah kalau hari raya ke apa sebab orang menghormati arwah atuk saya. Orang appreciate dia. Tetapi, tahu tak apa yang berlaku? Selepas daripada atuk saya meninggal, hari raya, tak ada siapa nak datang rumah saya. Tak ada siapa nak datang. Sebab kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa. Oh, ada geng KSDS Yes. Saya dulu ada kolej siswa Desa Skudai. Ada juga orang UTM kat sini. Dak UTM. Saya KSDS. Lepas tu saya masuk kolej berapa tak? Dulu kita tak ada nombor. Kolej 11 ke 13. Macam tu Sebab masa tu ada banyak kolej baru ketika saya kat UTM time tu. Okay. So tak ada siapalah saudara mara yang datang. Tak ada siapa nak melawat tuan-tuan. Tak ada siapa pun mengaku dia adalah saudara bila kita susah. Bila kita tak ada apa-apa, orang tak appreciate. But bila kita ada apa-apa, tiba-tiba ada je orang mengaku saudara. Yang tak saudara pun tiba-tiba jadi saudara. Kan? Yang saudara, alhamdulillah, mula mungkin nampak. Tapi kita bukanlah, kita tak naklah revenge, kita tak nak balas dendam. Kalau ada peluang untuk kita merapatkan silaturahim, it's okay, tak ada apa-apa. Pada saya, itulah norma kehidupan manusia. Kan? So saya tahu benda tu. Pengalaman yang buat sale cuma RM1,000, RM2,000. Even kita buat RM5,000, 6,000 pun commission masa tu dapatlah RM700. You bayangkan RM700 je income saya masa tu. RM700. Paling dia dah buat ni memang gila-gila babas ni. Siang malam. Nama MLM multi level marketing. Meniaga larut malam juga maksud lain dia. Memang serius. Meeting kadang sampai 2 pagi, 3 pagi. Dan kena bangun semula. Cuma masa tu lah, bila masalahnya, bila saya buat MLM dulu, oleh kerana kita selalu tidur lewat, kita bangun pun lewat. And kita dapat leader pun yang tidak menunjukkan contoh yang baik lah masa tu. Kan? Tapi saya tak nak menyalahkan orang, saya salahkan diri saya sendiri sebab saya yang follow. Siapa suruh? Bila kita boleh, kita mudah nak salahkan orang. Alah ni leader macam ni. But kita yang ada pilihan tu kita, babe. Yang memilih tu kita. Nak ikut ataupun tidak, kita, bukan orang lain. Betul ke betul? So, itulah benda yang berlaku masa tu. Dan saya rasa, tak apa, ini pengajaran. Saya, mula-mula saya rasa itu kegagalan tau. Masa mula-mula saya berniaga tu, saya rasa itu adalah kegagalan. But, saya fikir bila saya muhasabah balik, tak apalah, ini pelajaran. Apa yang aku dah lalu, buat fail, pinjam duit mak, ya Allah. Saya tak pernah pinjam duit mak saya, Saya tak pernah pinjam mak. Korang pernah ke? Korang pernah pinjam duit mak korang? Saya tak pernah pinjam mak. Saya tak pernah pinjam duit mak saya sekali. Banyak kali. Kenapa saya suka live berdiri? Sebab semangat, energi. Saya tak suka sangat duduk sebenarnya. Kalau duduk dah lama sangat duduk, belajar, mengajar kan duduk. Ni pun kejap lagi kita ada launching. Kemudian kita ada petang kan kita ada sesi, ada kelas lagi. Back to back tak habis. Saya suka berdiri ni. Saya dapat energi. Solat pun berdiri kan. Mana ada solat duduk. Kecuali kita keuzuran. Okay. So masa tu. Apa kat anda kita cerita tadi? Korang ni kan. Okay. So. Cik Bayar ada secretary. Puan director. Pinjam duit mak. Siapa kata saya pernah pinjam duit mak? Tak pernah pinjam sekali. Banyak kali. Malu juga, babe. Pernah lah dulu kan. Pernah sekali saya pinjam. Lepas tu, saya tak boleh bayar balik. Dan benda yang paling sadis kan masa tu adalah bila mak saya call. Dia kata, Jip, kau bila nak punang duit mak ni? Mak kita tahulah kan. Ni anak kau nak masuk universiti, nak belanja apa semua. Ya Allah, saya masa tu macam mana aku nak bayar ni? Aku berniaga pun melingkup. Serius, babe. Aku berniaga dalam melingkup. Tak ada apa-apa. Macam mana? How? Saya rasa macam memang hawau, lahabau. Semualah lahanat pada saya lah masa tu. Saya kata dah lama aku berniaga tak dapat apa-apa pun. Kan? Dan saya fikir balik, aku kena buat sesuatu lah. Dan masa tu adalah saya berfikir macam ni. Masa tu saya tak tahulah pasal bila kita nak berjaya, kena upgrade knowledge. Tak tahu, tak ada mentor lagi masa tu. Yang ada hanyalah mentor saya ni lah. Bergantung pada mentor sendiri yang selalu terbakar. Okay. So saya fikir balik, aku masa tu mungkin kena ubah persekitaran. Sebab dia ada satu isu. Bila kita duduk dalam company MLM ni, kita ni dimomokkan.
Kau hanya boleh jutawan dengan MLM. Satu hal. Kau hanya boleh berjaya dengan company ni je. Dengan produk ni je lah kau boleh. Dah macam seolah-olah kita beriman dengan company tu. So fikir balik. Salah ni. Salah fahaman ni ha. So masa tu ada macam satu kesedaran dan saya bersyukur pada waktu tu ada seorang kawan saya tipu saya. Kadang-kadang kena bersyukur juga bila dia tipu ni. Dia ajak saya, dia kata nak pergi makan-makan. Dia kata nak lepak-lepak pergi makan-makan kat satu tempat. Aku ikut lah. Saya ikut masa tu. Rupanya dia pergi buat macam satu presentation, satu company MLM lain. Cuma kali ni saya nampak orangnya, leadernya lebih baik. Orangnya lebih firm. Orangnya adalah orang yang taat pada agama. So saya belajar sesuatu. Kalau kita nak ikut seseorang, kita kena ikut orang yang dia adalah mentaati Allah. Kalau dia taat pada Allah, dia ni orang yang insya-Allah dia pegang pada amanah. Dia bangun awal, kan? Dia adalah orang yang family man, orang yang sangat menjaga keluarga. Tak macam leader yang saya follow sebelum tu. Dia adalah tak ada benda tu. Agama pun tak apa nak jaga, kadang-kadang on, kadang off. Family tak ada sangat, tak ada bercakap tentang value of the family. So saya fikir, oh, maybe inilah leader yang aku patut follow. So untuk kita nak belajar daripada orang, kita kena tengok orang tu punya result dia. Adakah dia sendiri dah berjaya? Sebab leader yang saya follow sebelum tu, income dia pun paling tinggi RM5,000. So income dia paling tinggi pun RM5,000 tau. So saya RM700. So kita tak akan boleh lebih daripada leader tau. Kita tak akan boleh lebih buat daripada leader tau. Sebab ini orang yang kita follow. Kita tak akan boleh follow lebih. So kalau kita nak dapat, kalau contoh lain lah, kalau dia buat RM50,000, saya boleh buat RM7,000. Okay? Kena follow leader yang kalau kita nak laju, kalau kita nak speed up your success, kita kena follow orang yang dah capai satu level, yang kalau kita level rendah daripada pun, rendah ni pun tinggi. You faham tak? Yes, betul. Masa tu, saya adalah follow orang yang memang income dia dah capai RM60,000 ke RM70,000 sebulan. So saya kata, wah. Saya kata, lantak lah, kena tipu pun kena tipu lah. Saya kena tipu tau. Saya kena tipu sebab dia kata nak pergi makan-makan je kot masa tu. Dia kata nak pergi makan-makan. Saya pun yelah, aku follow lah. Rupanya dia pergi buat satu presentation dan saya macam rasa, aha, maybe Allah Ta'ala, yelah mana ada benda yang berlaku secara tak sengaja. Tak ada. Tak ada benda. Masa tu umur saya berapa kan? Waktu tu umur saya tahun 2004. Saya rasa umur saya muda sangat saya tu. 21. 21 ke 22 masa tu? 21 ke atau 22? Yes. Macam tu lah. 22 macam tu lah. And leader tu dia dah buat 60-70 ribu. Saya tahu dia punya sales dia berapa. Kita tahu. So saya kata, kalau aku follow dia, rendah-rendah punya income pun mesti lebih tinggi daripada apa yang aku pernah capai sebelum ni. You faham tak benda tu? Yes, bila saya follow betul-betul, bulan pertama tahu tak saya dapat apa? Daripada saya tak pernah dapat sale ni, dan yang saya selama ni, yang saya cakap tadi, saya hanyalah dapat RM700 sebulan, babe. Sebelum tu kan, sebelum saya kata pada satu company tadi. Sebab sale agak slow, environment slow, semua orang pun adalah slow. Bila kita duduk pada leader yang dia slow, orang keliling dia semua adalah slow. Dan kita pun nak laju. Tak boleh nak laju. Kita pun akan slow. Saya cuba nak laju tau. Sebab kita tak dapat support. Kita tak boleh nak laju. Sebab dalam grup yang kalau semua orang slow, engkau tiba-tiba laju, kau akan kena bawang. Dan semua orang akan tak terpuas hati dengan kita, babe. Dan semua orang tak akan puas hati dengan kita bila dalam semua orang slow, kau tiba-tiba laju. Tak ada, babe. Macam ni lah kadang saya bawakan semua orang slow, kadang-kadang kita buat laju. Kan? Kadang-kadang kereta tu Myvi kan, dia tak nak ke tepi, babe. Dia memang duduk kanan. Ni jalan aku bayar rotek. Dia tak nak ke tepi. Kita macam Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena bersalawat banyak-banyak. Kena cool down. Dia tak nak ke tepi juga. Tak apalah. Kita lah mengalah ke kiri. Kita overtake dia. Sound. Okay. Itulah bendanya. Oh, ada elektrik charger. Saya ada satu elektrik charger tu untuk kereta yang ada charger. Untuk saya punya BM tu. Sekarang ni semua nak kena pakai charger. Telefon lah, power bank. Semua nak kena charge. Even Ferrari ni pun kena charge juga sebenarnya. Dia ada satu macam magnetic charger dia bagi untuk kita lekatkan. Kalau tak jalan dia memang ada charge juga. Sebab dia ada bateri. Dia ada satu bateri. Walaupun dia bukan hybrid, dia ada satu bateri yang akan bantu nak operate the car tu. Okay, so dia ada charger juga.
Okay, semua sekarang ada charger tenaga. So kita sambung balik. Boleh saya sambung ni? Siapa yang excited? Siapa yang okay saya bercerita pagi ni? Okay ni? Walaupun kaki saya sakit lagi ni, baru habis kelas beberapa hari ni. Hai, macam seminggu dah kelas. Okay, lama bertapa ni. Okay, so jadi lepas tu, siapa nak tahu income saya pertama lepas saya ubah follow leader yang berjaya, ubah persekitaran, sekeliling tu orang-orangnya pun yang laju macam dia. Bila kita pilih leader yang laju, macam kita konvoy, orang yang konvoy bila dia lead, kita follow leader yang laju, kita terpaksa laju. Kau nak ke, kau tak nak, kau suka, kau tak suka, kau kena laju. Tuan-tuan, saya ikut, saya follow sebiji, saya ikut je. Masa ketika saya mulakan bisnes yang saya kena tipu ni tadi, yang saya terikut secara ditipu ni tadi, saya bersyukur sebab saya follow leader tu. Saya tengok dia kerja macam mana. Saya tengok bagaimana dia menyantuni pelanggan. Saya lihat bagaimana dia menyantuni kita sebagai orang baru yang tak ada apa-apa, but dia sangat-sangat macam murah hati, suka belanja orang, dia suka bersedekah, dia suka macam melayani orang. Saya nampak, ush, beza ni dengan leader sebelum ni. Saya kata, inilah leader yang aku patutnya ikut. Tuan-tuan, saya follow. Saya ingat lagi, tak silap saya masa tu, bonus saya, commission saya pada bulan pertama adalah saya dapat RM5,000. 5,000 tu adalah bulan pertama saya join business tu. Yang masa tu dia adalah jual produk water filter. Dan masa tu daripada income 700 ni tadi yang selama ni saya berniaga ni, hanya RM700 commission saya. Bila saya follow je, ikut leader yang betul, yang laju, yang speed up, saya dapat RM5,000. Saya dapat RM5,000. Selepas tu saya follow lagi, memang saya buat tak tahu, saya buat bodoh je, saya ikut je. Biarlah kita nampak bodoh depan guru kita, depan leader kita. Asalkan kita capai matlamat kita. You faham tak benda ni? Jangan salah. Saya mula belajar kat situ. Beza antara bisnes dulu yang saya salah ikut orang yang slow, orang yang lambat, persekitaran dia pun slow, kita tak boleh nak laju. Kemudian yang ni tadi, dia laju, dia konsisten, dia menjaga agama, dia menjaga amanah Allah. Kita follow dia. Amazing. You faham tak benda tu? Dan paling tinggi saya pernah dapat masa tu dengan bisnes tu adalah lebih kurang dalam, saya rasa RM15,000 sebulan. Bila saya mula masa tu, lama lah babe, bertahun kot buat bisnes. Tak pernah dapat yang tinggi. Dan bila kita ubah cara, ubah leader tu, saya kata paling penting untuk speed up your success. Okay, nombor satu, kena follow leader yang betul atau guru yang betul. Bila kita tersalah ikut, kita tersalah follow, dia akan melambatkan perjalanan kita. Kan, sebab masa tu leader saya, dia dapat 60-70 ribu. So, bila saya dapat hanyalah lebih kurang hampir 10%, saya dapat 5 ribu. Sebab tu penting untuk kita nak follow orang yang betul. Sebab paling-paling pun kalau kita dapat 10% of dia punya income, dia masih tinggi. You bayangkanlah kalau dia hanya buat contoh RM5,000, paling tinggi dapat RM500 lah. Faham tak? Kalau you follow orang yang hanya buat RM10,000, you hanya paling tinggi you dapat maybe RM1,000. Dan kita kena follow orang yang dah result. Masa tu pun saya tengok ramai orang-orang yang di bawah dia, dia dah bantu buat duit. So, dia punya cakapnya adalah buat duit. Dia tak ada banyak sangat alasan, tak banyak sangat dindong-dindong. Faham tak benda tu? So, nombor satu adalah upgrade dulu ataupun cari guru yang betul. Cari atau follow leader atau guru yang betul. Supaya kita boleh ikut speed dia. Bila dia laju, you suka, you tak suka. You suka ke, you tak suka, you terpaksa nak laju. Macam. Okay. Nombor dua, saya boleh simpulkan juga kat situ adalah, nombor dua adalah kena ada logistik yang betul. Ataupun logistik ataupun kita panggil environment. Environment ataupun kita panggil dia logistik yang betul. Kita kena ada orang-orang yang keliling kita adalah orang yang positif. Orang yang positive vibe. Orang yang bersungguh juga nak berjaya, yang mengelilingi kita ni bila kita follow leader yang betul ni tadi. Macam. Dan itulah yang menjadikan saya idea satu hari nanti aku nak jadi seorang leader yang bagus. Daripada situ yang tertanam dalam hati saya tahu
Allah Ta'ala meletakkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah, pasti ada something yang Allah Ta'ala bukan jadikan sesuatu tu secara kebetulan. Bukan secara tidak sengaja, tetapi ada hikmah. Dan saya tahu benda tu tertanam ke azaman satu hari nanti aku sini nak jadi seorang leader yang betul. Aku nak jadi seorang guru yang dapat bimbing orang. Sebab saya tahu perjalanan saya tu, saya nak orang lain lalu perjalanan tu tapi dia adalah jimat masa. Saya tak nak orang tu lalu perjalanan macam saya. Terlalu lambat saya rasa. Saya nak you all yang follow ni adalah orang yang you all adalah yang akan lebih laju. Saya dapat bagi you shortcut. That's why saya tahu kunci pertama kalau nak berjaya dalam bisnes kan adalah hit break 10,000 pertama. That's why kalau anda lihat, kalau anda tengok kan, kita asyik cakap je 10,000 pertama, 10,000 pertama, 10,000 pertama. Bagi magic numbers, macam mana nak capai, apa nak buat. Kita cuba paksa you, kita cuba push you. Siapa nak tahu yang ketiga, bagaimana nak speed up your business, speed up your success. Tadi saya dah bagi dah. Dah like, comment, share ke belum? Kalau kat IG tu tak boleh lah kan. Kat IG tu mungkin boleh tag kawan-kawan. Yang kat dalam Facebook ni, jangan lupa like, comment, share. Please juga thank you kepada yang dah tag kawan-kawan anda. Terima kasih banyak. Sedikit perkongsian saya bagi ni sekejap je lagi. Sebelum kita bersedia untuk ada sesi pelancaran RP yang kita akan masuk hutan kejap lagi. Kita akan masuk hutan, kita akan panjat gunung, kita akan survive, kita akan ada komando yang guide kita sebentar lagi. Kita ada pasukan komando. Ada ketua komando yang akan mengepalai kita punya sesi momentum ekstrim pagi ni. Dia adalah ala-ala macam survivor. So saya nak ada lihat, saya nak tengok sendiri pagi ni bagaimana pelancaran kita yang saya rasa kali ni sangat unik, sangat mencabar. Untuk kami di Momentum Internet nak buat benda ni, saya dah kena ready secara mental, fizikal, untuk kita nak masuk hutan. Dan dia adalah telah mendapat kebenaran daripada Jabatan Hutan dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Okay. Kita bukannya main buat suka-suka sendiri-sendiri. Tidak. Okay, nak tahu tak yang ketiga? Hello, siapa nak tahu yang ketiga? Siapa nak tahu yang ketiga? Cepat. Bagaimana nak laju? Seperti background saya kat belakang. Ni backgroundnya, ni sebenarnya green screen. Okay. Ni sebenarnya green screen. Okay. Ya je lah. Ya je kan. Ya ke green screen? Macam betul je. Bukan. Ni adalah red screen. Itulah, saya memang suka warna merah lah. Baru saya faham kenapa dulu saya sekolah rendah, saya rumah merah. Saya rumah merah dulu. Masuk sekolah menengah, baru dapat rumah kuning. Kan? Okay. Okay, so yang ketiga adalah tekanan. Pressure. Ada yang belanja star Thank you. Ada juga belanja star. Sebenarnya sampai sekarang saya tak tahu star tu nak buat apa. Okay. Saya pun tak tahu star tu nak buat apa. Nak redeem boleh redeem Tupperware ke, mangkuk ke? Boleh ke? Tak boleh? Okay. Dia orang bagi star-star kan kat Facebook. Saya rasa macam banyak ada star saya dapat. Star sangat. Okay, thank you. Terima kasih kepada yang bagi saya star. Thank you very much. Dan saya tahu tu benda bukannya lah free. Tetapi dia baik. Nombor 3 adalah tekanan, pressure. Bila kita berada dalam keadaan kelajuan, contoh bila saya laju, saya bawa kereta ni, kalau tempat yang selamat, saya boleh bawa sampai 300. Okay. Lamborghini paling laju saya pernah bawa 308. Ferrari ni saya pernah bawa paling laju 310. Okay, 310 km/h. Tetapi dia kena ada latihan. Saya pernah follow training daripada pelumba profesional. Dan saya pun nak sambung lagi belajar untuk bawa dengan selamat. Safety dalam track. Okay, so paling laju. Dan ketika laju, kita akan adalah penuh dengan tekanan. Dipanggil G-force. Sebab tu bagi orang yang minat dengan kelajuan dan yang suka racing, stamina kena kuat. Badan kena fit. Dia kena memang exercise setiap hari. Kalau tak, kesan dia apa yang bila tekanan terlampau kuat, nanti saya relatekan dengan bisnes. Tekanan G-force terlampau kuat, sometimes driver boleh pengsan. Saya nak cakap. Dalam keadaan yang kita boleh bawa laju ni, pressure sangat kuat ni, G-force. G-force tu sangat kuat. So, okay, apa yang berlaku
what happen adalah kemungkinan driver boleh pengsan, boleh pitam. Kalau dia tak betul-betul ready dalaman dia, fitness level dia, pernafasan dia, okay, kesihatan dia, saya nak bagi tahu you, boleh pengsan. Serius. Even kita boleh rasa macam kita jet lag. Kalau saya masuk Lita Sepang tu kan, saya layan. Kesannya besok kita akan jadi macam jet lag. Kita macam penat, tak tiba-tiba macam tu je. Akibat tekanan G-force. Tak boleh nak handle. Sama juga dalam bisnes. Kita akan ada tekanan. Ada orang yang tak tahan dengan tekanan. Ada orang yang mungkin dia pengsan dalam bisnes tu disebabkan tekanan dia. Tapi dia cakap dia nak capai 10,000. Dia nak capai 20,000. Dia nak capai 30,000 pertama. Tapi dia tak tahan tekanan nak berjaya tu. Yelah, nak kena bangun awal, nak kena buat live macam saya ni. Dah lah live berdiri pula tu. Dia tak tahan berdiri. Dia tak tahan nak bercakap. Mungkin dia tak tahu nak cakap. Mungkin dia nervous. Saya pun dulu tak ada siapa tengok saya punya live ni. Kadang saya bercakap dengan tiang rumah, dengan pokok. Kan? Tak ada orang pun nak tengok. So dia tak tahan dengan tekanan. So macam mana nak berjaya kalau kita tak tahan dengan tekanan? Tetapi saya nak bagi tahu satu benda. Tekanan ni tadi, kalau kita diberitahu, kita nombor satu punya rule, follow leader atau guru yang betul. Dia akan bagi tahu, kalau kau capai laju macam ni, kau akan dapat satu tekanan macam ni. Ketika kau dapat tekanan tu, ini perkara yang kau kena buat. So kita dah tahu dah. So kita dah belajar. Oh, nak capai 10,000, halangan dia macam ni tau. You akan ada macam ni tau. You akan jumpa customer macam ni tau. So you dah tahu dah benda tu. Oh, benda tu. Then menyebabkan you akan ada direction, you dah ada guidance. Dan you tidak akan ketinggalan sebab you dah di-guide. That's why sangat penting ketika kita nak laju dalam bisnes, kita kena ada bimbingan. Supaya kita tidak tewas or kita tertinggal dalam journey tu. Orang-orang ni faham tak saya cakap daripada tadi ni? Okay? Adakah you all faham? Adakah anda faham? Adakah anda jelas dengan apa saya nak cakap ni? Boleh faham? Boleh jelas tu? Hello, adakah anda jelas? Adakah anda faham? Saya nak bagi anda hadiah sebenarnya ni. Saya ada hadiah nak bagi kepada you all semua pagi ni. Adakah anda sudah bersedia? Okay, saya pun ada kerja kejap lagi ni. Okay, so kita ada hadiah istimewa untuk anda sebenarnya. Okay, di mana insyaAllah kejap lagi kita akan masuk hutan. Dan kita akan melancarkan sesi roket pemasaran momentum yang insyaAllah dia akan berlangsung bila tim? Nampak saya sendiri pun sebab kali ni memang banyak tim saya yang susun. Jadi saya sendiri pun kena check. Saya sini kena check bilakah kelasnya tu nanti. Okay, kita akan lancarkan pada hari pagi ni. Bermula tepat jam 9.30 pagi. Okay, 9.30 pagi. Di mana kelas kita ni akan dijalankan pada bulan Oktober nanti. So saya tak nak anda ketinggalan. Okay, kita juga ada memberikan anda bonus e-book 30 idea posting. Terbalik lah pula. Sekejap kita betulkan semula. Ini adalah benda baru yang kita beri untuk RPM kali ni. Di mana kita beri anda 30 idea posting selama 30 hari. Apa benda nak posting? Sebab ramai sangat cakap. Kenapa dia kata saya buat posting kat Facebook orang tak nampak, apalah jadah segala bagai. So kita tunjukkan kepada anda bagaimana posting yang betul, yang menarik perhatian orang. You tak nak ke benda ni? Nampak? Okay, 30 idea posting dalam media sosial. Okay, nampak ke nampak ni? Ini benda yang kita akan beri anda sebagai bonus kepada anda yang join untuk sesi roket pemasaran momentum. InsyaAllah yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti. Tim, berapa hari bulan? Tak silap saya adalah pada berapa hari bulan tu? Okay, pada hujung bulan Oktober insyaAllah. Okay, yang kita akan buat sesi ni nanti. Dan kita akan hadiahkan anda e-book ni nanti. Sebab sebab kita akan melancarkan kelas ni yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti, InsyaAllah. Okay, kalau anda yang dah bersedia, kita akan berikan anda beberapa benda, beberapa perkara. Okay, dan kelas ini adalah kita jalankan dia secara online. Okay, secara online. So ada beberapa bonus yang anda akan terima bagi anda mendaftar awal. Pertama sekali, kita buka peluang. Sepatutnya kelas ni nilai dia RM1,000.
tapi kita hanya minta komitmen anda cuma RM10 je. Sebab kami nak bantu anda. Serius, kalau anda yang masuk, anda tahu ilmu yang kami bagi ni priceless. Apa yang kami bagi ni bukan kaling-kaling. Apa yang kami bagi ni adalah ilmu yang sangat advance, yang akan bantu anda insya-Allah dengan keizinan Allah SWT untuk anda mencapai RM10,000 pertama sales anda. Okey? So itu adalah benda yang you akan dapat. Okay? Dan anda juga anda dapat nanti antara bonus yang kita bagi pada anda yang hadir kali ini, tadi saya bagi tahu adalah e-book 30 idea posting dalam media sosial. Posting-posting yang pastinya menarik orang nak tengok. Orang nak baca. Orang nak share, orang nak like, orang nak follow anda. Okay? Yes, kelas kita pada 23 dan 24 Oktober. So hari ini kita buka secara official, secara rasminya pendaftaran Roket Pemasaran Momentum. So please aware, please beritahu ejen anda, stokis, dropship, bawalah anda punya team untuk join sekali. Kemudian kita juga ada bonus daripada trainer-trainer kita. Macam Cikgu Rashid akan memilih beberapa orang untuk dia train macam mana nak buat closing sales. Cikgu Nas akan buatkan branding makeover. Dia akan pilih dan hadiahkan you logo, brand, semua benda, timeline, picture, semua segala jadah. Okay? Cikgu Syakirin akan bantu anda bagaimana nak tarik dengan cepat 500 follower ke Facebook anda. So ada beberapa orang yang bertuah, yang mendaftar pada hari ini akan terpilih. So bagaimana nak daftar, bagaimana anda nak tahu pelancaran kita, anda boleh join dulu grup Telegram kita, iaitu telegramnajib.com. Okay, untuk anda join sesi pelancaran pada pagi ini. Tepat 9.30 pagi kita buat secara Zoom. Kita buat live di dalam Zoom sebab saya lebih suka Zoom sebab kurang gangguan dan dia tidak, orang kata, tak adalah tiba-tiba terkeluar pergi tengok benda lain. Dia akan fokus kat situ lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam plus untuk anda follow pagi ni sesi pelancaran kita secara official. Anda boleh pergi ke telegramnajib.com. Ada kan tim dah bagi kan? Pergi ke Telegram dulu. So nanti tim saya akan bantu. Dan untuk anda dapatkan link berada dalam sesi pelancaran pagi ini tepat jam 9.30 pagi. Serius best. Kita ada aktiviti survivor, masuk hutan, panjat bukit, diorang kena bina rumah dia sendiri kat dalam tu. Diorang kena hidupkan api guna kayu ke batu, saya pun tak tahu macam mana. Seram juga ni. Kita akan lalu menyusuri air terjun, sungai, hutan, semak samun. Itulah benda dia ala-ala macam survivor. Satu kelainan yang kita bawa pada kali ini demi untuk memberi manfaat. Kali ini kita betul-betul committed nak bantu 10,000 orang usahawan. Dan saya harap anda adalah salah seorang daripadanya yang tidak give up, yang masih lagi insya-Allah berusaha sungguh-sungguh nak naikkan bisnes anda. Terlalu banyak peluang, insya-Allah saya akan bagi tahu kat mana peluang. Apa strategi selepas daripada pasca lockdown pandemik ni yang insya-Allah kita akan masuk kepada phase endemik. So apa benda nak buat? Dia pastinya berbeza tau, takkan sama dia punya game. So kalau you adalah tidak masuk, dan kelas ni sebenarnya dah bermula dah. You daftar je. Pada minggu ni atau minggu depan kita dah mula dengan beberapa sesi persediaan yang kita akan bagi tahu. Sebab saya kalau boleh lah kan saya nak you masuk RPM. Masa ketika you masuk RPM yang pada 23 dan 24 Oktober ni, you dah buat sale 10,000. So bila RPM tu, saya boleh lah share ilmu macam mana buat 30,000. Bagi yang dah dapat, boleh 3 kali gandakan ke 10 kali gandakan bisnes dia. Itu benda matlamat yang saya nak dia berlaku kepada bisnes anda. Boleh ke boleh ni, tuan-tuan? Kita bagi anda sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Saya nak minta tolong anda, tim, tolong share dia punya poster pelancaran dalam grup Telegram tu. Please tolong, kalau you dah masuk dalam Telegram, tolong forwardkan kepada kawan-kawan yang lain. Tolong forwardkan, tolong beritahu ejen, tim, kawan-kawan yang berniaga bahawa saya, Najib Asaduk dan Momentum Internet nak bantu you all berniaga dengan betul, berniaga dengan jalan yang meminimumkan risiko rugi. Kita nak you dapat capai peningkatan keuangan, kita nak you merdekakan you punya diri you, bisnes you dan keuangan you, insya-Allah. So saya nak anda bersedia
dengan sesi pelancaran pada jam 9.30 pagi ni. Join ke dalam grup Telegram, masuk kat situ, dapatkan link, pergi daftar. Dan kita tengok macam mana saya dan juga trainer-trainer masuk hutan dibimbing oleh komando. Komando ni bukan galing-galing. Dia ni adalah berpengalaman dengan misi Lahad Datu dan macam-macam lagi, dan dia sangat berpengalaman. Dia best lah. Saya orangnya best. Bukan galing-galing, bukan biasa-biasa kali ni. Kita nak anda adalah orang yang akan betul-betul committed, excited dengan pelancaran kita pada kali ini, insya-Allah. Okey? Macam, adakah anda dah bersedia? Adakah anda dah bersedia? Saya nak tanya, adakah anda dah bersedia? So, saya harap anda dapat sesuatu. Poin-poin saya pada pagi ini, saya harap anda belajar banyak perkara. Speed up your success. Speed up your success. Saya nak anda laju untuk mencapai 10,000 pertama. Yang dah capai, macam mana nak 10 kali gandakan apa yang anda capai kat situ. Boleh ke boleh? Hello tuan-tuan. Boleh Okey, lawa baju. Thank you. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Saya harap anda mulakan perjalanan journey kejayaan anda bermula pada hari ini. InsyaAllah, kalau kita tak mulakan hari ini, bila lagi kita nak berjaya? Bila lagi kita nak capai kejayaan? Bila lagi kita nak bantu keluarga? Kalau kita tidak mulakan dia sekarang. So, saya harap hari ini adalah turning point anda untuk nak capai kejayaan. Untuk anda capai perkara-perkara yang dapat memberi kebaikan pada orang. Saya tahu ramai di kalangan anda yang mungkin dah bengang dengan sales yang tak meningkat, dengan social media yang agak hambar. Tak ada orang nak tengok, tak ada orang nak komen. Betul kan? So, kami betul-betul nak guide anda supaya bagaimana caranya, bagaimana mentaliti yang betul, bagaimana nak spark anda punya energi. Dan sana satu benda juga saya rasa dalam kelas ni adalah banyak saya akan spark anda punya energi. Saya akan bantu you naikkan energi. Saya bantu anda bagaimana to achieve your dream. Itu pun salah satu perkara dalam salah satu kelas persediaan adalah how to achieve our dream. Salah satu benda yang kita ajar adalah macam mana nak capai dream. Macam mana nak capai kejayaan. Ingat saya cakap tadi, nombor 1, follow leader yang betul, yang berjaya. Nombor 2, apa saya cakap tadi, ingat tak saya cakap? Kan saya bagi 3 poin tadi. Kan, cuba share kat situ. Kan, yang bagi anda yang kalau anda baru join, anda mungkin boleh tonton semula lepas ni. Nombor 2, berada dalam logistik yang betul. Persekitaran, environment yang betul. Nombor 3, kena ada tekanan, pressure. Salah satu benda juga adalah saya akan tekan you. Tekan untuk make sure anda akan berjaya. Tekan dengan panduan, tekan dengan bimbingan, bukan biasa-biasa. Okay? InsyaAllah. Nak baju saya pakai? Mana boleh, nanti saya nak pakai apa? Okay, thank you very much. Mana tahu anda ada peluang nanti nak menang t-shirt juga. Mana tahu tim kita bermurah hati nanti, tim Momentum, menghadiahkan t-shirt bagi anda yang join pagi ni, yang daftar cepat, laju, pantas. Siapa yang nak join, kita ada juga sesi group coaching nanti. Anda mungkin boleh daftar seat yang paling tinggi, high. Yang paling rendah kita cuma charge RM10 je. Nothing to lose. Tak ada apa-apa yang kita nak hilang lah dengan hanya RM10 tu. Tak boleh bankrupt lah dengan RM10 tu, insyaAllah. Okay? So, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya ada urusan pula. Kita kena ready nak masuk ke hutan sebentar lagi bersama dengan tim Momentum. Trainer-trainer yang terlibat pagi ini. Doakan segala urusan pelancaran kami lancar. Cuaca yang baik. Dia taklah hujan lebat. Sekarang ni musim. Okay. Kita jumpa pada pelancaran 9.30 pagi. Dan you all mungkin boleh join lebih awal lah. Saya rasa pukul 9 pun kita dah start buka platform kita. Sekian. Saya juga berdoa kepada Allah SWT. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Moga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk belajar. Dan insyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan anda untuk menguasai ilmu, mendapat pendapatan yang anda impikan bersama kami di Momentum Internet, insyaAllah. Sama-sama kita berdoa pagi ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you semua. Bye-bye.